tadi kita dah pun memberi sedikit mukadimah berkaitan dengan penularan COVID-19. Dari hari ke hari kesnya semakin meningkat dan apa yang kita bimbangkan bagaimana implikasi ataupun impaknya kepada ekonomi selepas ini dan juga bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Kita terus saja bersama dengan tetamu. Saya kenalkan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syafiqah. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar sebab kalau kita boleh lihat sekeliling kita kiri dan kanan mungkin ada yang terkesan dengan COVID-19 sekarang ini. Tapi apa yang paling kita bimbang sekali ialah mengenai kesan dan juga impaknya kepada ekonomi. Jika dahulu kita mungkin tidak ada pengalaman tetapi sekarang ini dah pun ada pengalaman untuk menguruskan terutamanya dari segi ekonomi. Tapi bila terjadinya kembali COVID-19 ini sekarang, apa di antara perkara ataupun elemen yang perlu diberikan penekanan agar ianya boleh meminimumkan impak kepada rakyat khususnya kepada golongan yang terkesan, Doktor? Ya, memang apabila kita melihat gelombang COVID-19 seolah-olah akan kembali, tetapi kalau kita nak bandingkan ekonomi negara kita pada tahun 2020 dan sekarang 2023, banyak indikator makro ekonomi telah menunjukkan orang kata nilai yang positif, seperti kalau kita lihat inflasi kita rendah 1.8%, kadar pengangguran juga kembali rendah seperti sebelum ini 3.2%. Negara kita masih mampu mencatatkan pertumbuhan politik NNK untuk 3 suku berturut-turut untuk tahun ini, dan satu yang kita lihat FDI kembali meningkat. Ini bermakna ekonomi kita kembali kukuh dan mampu menangani apa jua cabaran daripada COVID-19. Kerana kali ini kita lebih bersedia dari segi infrastruktur kesihatan, perniagaan juga sudah mula pergi ke arah pendigitalan, automasi, membolehkan mereka tidak lagi terperangkap dengan situasi PKP sebelum ini, dan juga rakyat juga saya lihat sudah tahu bagaimana untuk mengamalkan penjarakan sosial ataupun langkah-langkah menjaga kesihatan dengan lebih baik. Oleh itu saya melihat jika gelombang COVID-19 berulang kembali, ekonomi kita masih lagi mampu berdaya tahan. Kalau kita boleh lihat dahulunya pelbagai program bantuan diberikan, antara yang menjadi kata-kata rakyat di luar sana pastinya mengenai moratorium. Tapi adakah ianya wajar dikembalikan semula sekiranya gelombang COVID-19 ini melanda kembali negara, Doktor? Ya, apabila kita melihat dulu pelbagai bantuan fiskal diberikan oleh kerajaan dan juga inisiatif kepada rakyat melalui pemberian moratorium oleh Pembangunan Tempatan, saya melihat kali ini mungkin kita kena tengok mengapa moratorium terpaksa diberikan semasa 2-3 tahun lepas adalah kerana tahap kebutangan rakyat yang agak tinggi melibatkan pembiayaan kewangan di industri kewangan. Mungkin kali ini kita boleh cuba kaedah yang lain, sebab kalau kita lihat bank-bank komersial walaupun untung mereka terjejas tetapi tidak ada yang mengalami kerugian, maknanya mereka masih lagi mampu menjana keuntungan semasa pandemik. Mungkin kali ini kalau berlaku gelombang, mungkin tidak ada moratorium, tapi mungkin adakan debt jubilee, maknanya kita hapuskan sebahagian daripada hutang itu, sebagai contoh bahagian interest ataupun riba itu kita kurangkan supaya tidak lagi orang kata berlaku situasi yang mana rakyat masih lagi dalam tahap kehutangan yang tinggi. Mungkin kita boleh cuba benda-benda yang boleh memberi impak langsung kepada rakyat. Okey, sekiranya, ini kita kata sekiranya atau andainya, kalau boleh kita tak nak ianya berlaku, tetapi sekiranya PKP ini dijalankan semula, bagaimana ianya akan memberi impak kepada ekonomi secara keseluruhannya, Doktor? Jika PKP dilakukan kembali, kita bercakap tentang sekatan ke atas pergerakan dan juga penutupan sektor ekonomi yang tertentu. Sudah tentu ini akan memberi kesan kepada ekonomi, kerana ekonomi akan hanya berkembang maju apabila berlaku pertukaran barangan dan perkhidmatan, berlaku aktiviti perdagangan, bukan sahaja di peringkat domestik, malahan peringkat antarabangsa. Maka apabila
faktor-faktor ini berlaku, iaitu berlaku persekatan pergerakan, berlaku penutupan sektor, sudah tentu ekonomi tidak mampu untuk berkembang, tidak mampu untuk perniagaan menjana pendapatan, dan juga rakyat tidak mampu untuk mendapatkan gaji yang sepatutnya. Oleh itu memang jika PKP dijalankan, sudah tentu kita akan melihat ekonomi kita akan kembali terencak ataupun terbantut. Okey, saya juga ingin berkongsi bersama dengan penonton. Ini merupakan laporan daripada Bank Dunia, di mana Bank Dunia melaporkan Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang mempunyai daya tahan ketara serta berpotensi untuk pulih biarpun dalam persekitaran mencabar akibat pandemik COVID-19. Ini merupakan laporan bertajuk Building Malaysia's Resilience Lesson from COVID-19, Economic Impact and Policy Responses. Jadi kalau kita melihat kepada laporan ini, Malaysia telah mengatasi 5 negara lain yang dikaji: Kemboja, Indonesia, Mongolia, Vietnam dan Filipina. Jadi ini pula pada peringkat makro dan dalam tempoh yang mencabar. Kalau berdasarkan daripada laporan ini, Doktor, anda kata gelombang COVID-19 berada ataupun kita hadapi semula di Malaysia ini, adakah Malaysia mampu lagi berdaya tahan, Doktor? Ya, kalau berlaku lagi gelombang, ianya bergantung kepada keputusan kerajaan sama ada untuk mengenakan PKP ataupun tidak. Kalau kita rujuk kenyataan Kementerian Kesihatan sebelum ini tiada PKP, tetapi kita dalam tahap bersiap siaga lah, kita pastikan SOP dan juga pematuhan kepada memastikan tahap kesihatan kita itu dikawal. Maka selagi aktiviti ekonomi boleh berjalan, selagi tidak ada sekatan pergerakan rakyat merentasi sepadan daerah negeri ataupun luar bangsa, luar negara, maka saya melihat ekonomi kita masih lagi mampu bertahan. Kerana kalau kita tengok apa yang berlaku sepanjang 1 tahun ini, kita telah mempelbagaikan potensi pasaran melalui perjanjian unilateral seperti RCEP, CPTPP. Kita telah berjaya mencatatkan peningkatan FDI, dan juga laporan Bank Dunia juga untuk tahun depan menjangkakan pertumbuhan KNK kita akan lebih tinggi daripada tahun ini. Oleh itu saya melihat jika berlaku gelombang COVID-19 tetapi tiada PKP, maka tinggi chance ataupun situasi yang mana kita akan masih lagi mampu kekal kukuhlah untuk dari segi ekonomi kita. Ya, kalau kita lihat kepada kenyataan media yang dikeluarkan sekarang mengenai situasi COVID-19 di Malaysia, tidakkah ianya akan memberi impak negatif atau imej negatif kepada pelabur asing, Doktor? Sebenarnya lebih penting untuk kita telus dalam melaporkan situasi semasa. Kita tidak mahu benda-benda yang serius seperti ini tidak dikongsikan dengan masyarakat, terutama juga dengan pelabur asing. Dan pelabur asing pun mereka tahu bahawa situasi seperti ini bukan hanya di Malaysia. Malahan kalau kita tengok di Singapura pun telah meningkat kadar kes kepada lebih daripada 4,500. Tetapi yang lebih penting ialah apakah intervensi ataupun tindakan proaktif yang diambil oleh kerajaan dalam menangani untuk memastikan gelombang ini tidak berlaku. Dan itu adalah penting. Jika pelabur asing yakin bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan itu akan mampu memastikan gelombang ini tidak jadi seperti dahulu, maka mereka akan kekal melabur. Kerana ada pelabur yang bersifat jangka masa pendek, mereka dah dapatkan pulangan yang segera. Ada yang melihat dari segi pelaburan jangka masa panjang, seperti FDI itu jangka masa panjang. Jadi mereka tidak akan melihat sesuatu tindakan yang spontan ataupun reaktif oleh kerajaan untuk sesuatu isu yang tertentu, tetapi mereka melihat secara jangka masa panjang adakah ini akan memberi impak yang positif kepada pulangan atas pelaburan mereka. Oleh itu saya melihat sudah tentu media harus menjalankan tanggungjawab untuk menerangkan situasi semasa. Namun saya yakin pelabur asing akan melihat aspek ini secara menyeluruh, secara komprehensif sebelum membuat keputusan untuk terus melabur ataupun tidak. Ya, persiapan dan juga persediaan pastinya telah dilakukan oleh kementerian, juga persiapan dan juga persediaan dilakukan oleh pihak media. Tapi bagaimana pula dengan peniaga-peniaga kecil ini? Apa di antara persiapan yang perlu mereka lakukan sekiranya gelombang ini sekali lagi melanda negara kita, Doktor?
Ya, sudah tentu kita tidak boleh kata menunggu sahaja. Kita harus membuat sesuatu. Persediaan yang boleh dilakukan adalah pertama untuk peniaga kecil ini kita lihat dari segi persediaan kewangan. Memastikan tidak ada kata hutang yang tinggi, kecairan ataupun tunai itu mesti secara cukup, dan juga memastikan kita mempunyai kata pasaran yang pelbagai, yang luas, supaya jika ada satu sektor pasaran yang tidak mampu lagi memberi kita peluang untuk menjadi pendapatan, kita boleh pergi ke sektor lain, mempelbagaikan jenis barangan dan perkhidmatan kita. Tapi pada masa yang sama, kita kena pastikan kewangan kita itu kekal kukuh. Dan juga kalau kita lihatlah apa sama juga yang berlaku semasa 2-3 tahun lepas, jangan tambah hutang, tetapi teruskan orang kata berinovasi dalam perniagaan supaya kita dapat kekal mampan dan juga kekal daya saing. Ya, teruskan berinovasi dan juga boleh menambah kemahiran-kemahiran yang ada melalui TVET yang disediakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School Universiti Putra Malaysia, kerana bersama dengan kami hari ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama, Syafiqah. Okey, persediaan dan juga persiapan pastinya telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga media juga telus untuk melaporkan berita dari semasa ke semasa, tapi apa yang lebih penting ialah supaya rakyat sentiasa menjaga diri, jaga keselamatan, jaga penjagaan anda, digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka sekiranya berada di kawasan awam.